أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها قوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan Imam, Tuan Bilal yang menyempurnakan solat jemaah fardu subuh kita pada pagi ini di Masjid Ibn Abbas, Tuan Haji Admara selaku urusia yang memastikan saya hadir pada pagi ini, khususnya kepada seluruh warga ahli tan kuasa yang baru dilantik. Moga-moga kita semua terus dapat membangunkan, mengimarahkan masjid, walaupun siapa pelakon-pelakon utamanya, tapi kita juga adalah orang-orang yang dinilai walau tanpa jawatan. Siap kita akan dibangunkan di akhirat. Waqifu innahum mas'ulun. Bangun, suruh mereka berdiri, mereka akan ditanya. Setiap orang akan ditanya tentang dirinya sendiri, bukan orang lain. Tetapi kita sering bertanya pasal orang lain waktu kita hidup kat dunia ni. Ini kesilapan kita. Kenapa dia tu macam tu? Kenapa dia macam ni? Sedangkan ke akhirat kita tak ditanya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kamu tak akan ditanya tentang apa yang dia orang buat. Alhamdulillah. Seterusnya sekalian jemaah hadirin mukminin, hadirat mukminat. Minat tak masuk? Ya, ada dah. Alhamdulillah ya. Dah tukar ruang. Moga-moga segala yang baik berlaku dalam kehidupan kita. Mengikut SOP kuliah subuh kita ada masa 30 minit saja. Jadi saya akan kurangkan celoteh. Kita akan fokus pada pengajian. Sebab yang pentingnya ilmu itu. Dan perbincangan itu boleh kita buat pada perbincangan yang cara santai dan tak rasmi. Sarapan pun dah tak boleh. Jadi kita kuliah ajalah. Tunggu sampai berakhirnya PKPP ni. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah, selawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hari ini kita sambung pengajian kitab Mukasyafatul Qulub dalam bab tercelanya kesombongan, muka surat 245. Kena sebut begitulah sebab dah lama tak mengaji ni. Tercela 245. Tercelanya kesombongan. Tajuknya pun dah bukan cerita sombong, terus cerita tercelanya. Sebab diceritakan dalam hadis dan Al-Quran betapa besarnya kesombongan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosanya terlalu besar. Antaranya ayat Quran Allah kata, sa'asrifu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sa'asrifu an ayati allazi yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yarau kulla ayah. Aku akan memalingkan hati orang-orang yang sombong itu di muka bumi dengan tiada alasan yang benar dari memahami ayat-ayatku yang menunjukkan kekuasaanku. Artinya orang sombong ni dia terhalang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sombong ni akan jadi masalah besar. Kita ni tak boleh jadi baik. Itu bahasa mudah kita. Sebab tu Sufyan bin Uyainah pernah sebut satu kenyataan yang sangat indah tentang besarnya penyakit sombong ni, tuan-tuan.
lebih daripada benda-benda yang lain. Dalam hadis pun Rasulullah sebut begitu. Kita tengok kata Sufyan Uyainah dulu, dia kata man kanat ma'siyatu fi syahwah, ya, faraja lahu taubah. Fa inna Adam alaihi salam asa bi syahwatiha faghfira lahu. Mustahian faghfira lahu. Dia kata apa? Siapa yang buat dosa, ya, menderhakai Allah kerana syahwatnya. Ya, syahwat ini maksudnya keinginan lah, nafsu. Nabi Adam kan teringin nak makan buah khuldi tu. Kat situ silap dia. Apa kata supaya masih ada ruang untuk dia taubat. Ya, sebab tu Adam alaihissalam dia melanggar perintah Allah, ya, sebab asa maksiat ni, sebenarnya maksiat ni adalah kederhakaan, terjemahan asal dia. Jadi maksiat ni bukan seksual je. Lawan Allah apa maksiat, tak sembahyang pun maksiat sebenarnya. Itu istilah yang tepatnya lah. Maka Adam dikira memaksiati Allah Subhanahu wa taala, ya, kerana dia melayani keinginan dia, mustahian. Syahwat pun dalam bahasa Arab dia bukan nafsu syahwat itu je, susah kita nak terjemah. Tapi ya, maksud kat sini bukan syahwat, ya, kemaluan, syahwat keinginan kepada makanan yang sedap yang dia tahu. Dia jadi silap kat situ, tapi masih ada ruang taubat. Faghfira lahu, lalu diampunkan dosa dia. Berbanding, ya, man kanat masiyatu min kibir. Tapi siapa yang menderkai Allah Subhanahu wa taala kerana dia sombong, ya, fa hasya alaihi la'nah, maka akan terlungkup, ya, terkepung ke atasnya, ya, ternaung, ya, kita panggil terkelubung dia dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Fa inna iblis asa mutakabbiran falu'in. Kerana iblislah rujukan kita. Dia derhaka Allah sebab apa? Dia bukan nak tu ini kat syurga tu. Dia tak nak. Adam rendah pada aku besar, aku hebat. Lalu dia terus kena laknat. Kena singkir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana angkuh sombongnya. Artinya kadang-kadang kita tak perasan, kita sombong, kita memang tak buat dosa. Kita tak buat maksiat, ya. Seksual ni tak ada. Kita tak kacau orang, ya. Kita tak, yalah, mencuri, berzina, judi tak ada, tapi cakap ya Allah sombongnya. Sebenarnya kita di sisi Allah lebih besar bahayanya berbanding pada orang yang buat maksiat tu, dia ada ruang taubat. Kita dah, kalau dah terlaknat, iblis lah jawapannya temanan kita. Jadi hati-hati tuan-tuan. Kita kena mengaji dengan rasa lah, kan? Sebab masa berjalan tunggu setengah jam ni saya risau. Jadi saya terus bawa rasa ni supaya kita rasa besarnya sombong. Sombong ni cukup, ya, Nabi kata engkau pandang saudara kamu, ya, dengan pandangan yang lekeh. Alah, dia siapa? Cukup. Itu pun dah ada laknat untuk kita. Ya, pandang syariat tak betul, ya, pandang ayat Allah, ya, tak tepat. Itu lagi besarlah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, ya, ada orang berbangga dengan keturunan dia, ada orang berbangga dengan jawatan dia, ada orang berbangga dengan ustaz dia. Macam saya seorang ustaz, cakap dengan tuan-tuan, cakap macam ustaz sangat, macam tuan-tuan ni jahil sangat. Itu pun kesombongan. Malah ada ulama mencontohkan seorang doktor, bukan doktor gigi, ya, bukan doktor ya, doktor pensyarah universiti saja, maknanya doktor gigi, doktor perubatan. Kalau dia melayani pesakit dia tu tidak dengan kasih sayang, tapi kerana jawatan dia doktor, awak makan ubat ni, dia tak explain betul-betul, itu pun kesombongan. Sampai dia, pakcik tu keluar daripada hospital, dia kena, saya sebenarnya macam mana, saya tak faham sangat lah. Bila nak tanya balik, doktor, awak ikut jaran saya tadi, tak faham. Itu pun satu kesombongan. Wala'iyadzubillah. Dan di sana rupanya ada laknat Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan. Tak boleh tuan-tuan. Kita hanya datang ke dunia ni sebagai pelakon-pelakon yang Allah dah beri watak kita. Kita pandai pun bukan sebab otak kita, ya, kita ciptakan. Tak, Allah beri kelebihan. Yang kawan kita tu bebal, ya, jadi pengawal keselamatan dia tu tak mampu nak belajar tinggi-tinggi sebab Allah memang bagi dia IQ tahap tu. Tapi syurga dia dan syurga kita ditentukan oleh watak kita, bukan jawatan, bukan pencapaian akademik. Jadi begitu sekali. Jangan sampai dia walaupun hanya pengawal, ya, tetapi berlembut, cakap dengan orang, hormat, tawaduk,
Rupanya dia dengan rahmat Allah. Kita dengan sombong, dengan bongkak, dengan jawatan, dengan pangkat darjat. Allahu Akbar. Rupanya walaupun duduk dekat depan ni selalu bersama dengan laknat Allah, rupanya hidup kita. Sebab apa? Sombong. Kita tak boleh sombong. Ya, kadzalika yathba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbir. Kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah memeterai, Allah seal terus hati orang-orang yang sombong ni. Tiap orang yang sombong takbur lagi bermaharajalela pencerobohannya. Dia kasar bila mana dia sombong, subhanallah. Dia tak bagi ruang. Semalam ada seorang makcik datang, ya, kat pejabat. Saya pun sekarang dah duduk dekat HQ, sebab tu tengok SOP selalu. Tak jadi Pak Imam dah. Jadi masalah-masalah masyarakat kita datang, mengadu dia, ya, hak dia di surau. Ini AJK surau lah ni. Yang sedianya Pak Imam cakap kasar dengan dia. Sampai dia tak tahan, dia buat laporan polis. Orang sekarang ni semua laporan polis. Ya. Takkan saya nak cakap pakcik patutnya ngadu kat Tuhan dulu. Tapi patutnya saya cakap gitulah. Tapi kat office kena cakap officially lah. Formality layanan tu saya kena layan lah. Mendengar rintihan dia betapa imam cakap kasar dengan saya, Ustaz. Ya, dia kata awak rezeki awak lah, dia rezeki dia, bergaduh pasal tempat berniaga kat surau yang kecil tu. Jadi begitulah. Ya, sebab apa dia bercakap gitu? Sebab dia ada jawatan. Saya pun risau. Ya. Saya tak melayani tuan-tuan dengan baik. Kadang-kadang ustaz kan bila mana dah hebat dah tu, ya, orang bagi salam pun dia tengok salam. Tak boleh macam tu sebenarnya. Saya yang terkesan doktor tadi dia cakap kan, ya, melayani orang kadang-kadang dia macam layan orang tu macam layan binatang je. Tak boleh. Bila mana tuan-tuan ada pangkat dan ada orang berkeperluan dengan tuan-tuan, tuan kena layan dengan hadap muka, senyum dengan dia. Sebab ya, itu ujian Allah untuk kita. Boleh tak kita dapat syurga Allah dengan mengasihi dia? Gitu. Jangan sampai kita lakonkan kesombongan sampai datang laknat Allah. Tuan-tuan perasan tak? Orang yang sombong ni dia susah nak jadi baik. Dia susah nak insaf. Dia susah. Sebab ni ketetapan Allah. Begitulah Allah seal hati mereka dengan sebab mereka sombong. Orang buat dosa lain, ya, kadang-kadang dia mudah tersentuh. Tapi orang yang dah sombong ni, angkuh, bongkak, dia makin jauh. Orang tegur lagi dia melenting. Orang nasihat lagi dia marah. Sebab rupanya begitu. Ya, saya ringkaskan dan dia berpunca daripada tengok muka surat 246. Ya, tengok perenggan ketiga tu, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, berfirman. Ni hadis qudsi, ya. Hadis qudsi ni maksudnya hadis yang lafaznya daripada Nabi tapi maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Kalau dua-dua lafaz dan maknanya dari Allah, ya Quran lah. Ya. Apa kata Rasulullah? Nas hadisnya begini, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Ya. Allah berfirman, kesombongan itu adalah selendangku. Terbalik ni, sebenarnya terjemahan dia. Dan kebesaran itu, ya, adalah pakaianku, kainku. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang cuba rentap, tarik, yang salah satu pakaian aku tu, ya, daripada salah satu dua ni, apa dia? Al-kibriya, ya, sombong. Sombong memang layak Allah. Sebab Allah memang maha besar, mutakabbir. Antara sifat Allah kan al-mutakabbir. Allah membesarkan diri sebab dia memang kabir, malah dia akbar. Dan takabur ni, sombong ni dipanggil takabur sebab takabur ni maksudnya membesarkan diri dalam keadaan kita tak besar pun. Allah ciptakan kita sebagai manusia ni fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik pembentukan untuk, ya, sebagai apa? Sebagai hamba, bukan sebagai, ya, makhluk yang bongkak dan sombong. Sebenarnya kita senang untuk jadi hamba Allah sebab realiti kita ni, ya, kita senang sakit kan, jalan sikit Allah sakit lutut, sebab astagfirullahalazim sakitnya, tu, ya, senang demam. Itu maksud fi ahsani taqwim, bukan perfect maksudnya, tak, ya, sebaik-baik pembentukan untuk jadi hamba Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ya, masalah besarnya manusia ni Allah jadikan dia dengan begitu. Wa khuliqal insanu dha'ifa, Allah jadikan manusia ni lemah.
tapi dia jadi mutakabbir, dia besarkan diri dia. Dia kecil tapi dia besarkan diri dia. Tak lawa, tak comel. Kalau yang besar dia memang besar, tak apalah. Kalau besar dia membesar, betul lah. Kan? Macam kita lah, kita ni pengawal biasa je, tapi cakap macam bos. Orang tengok kita pun yang lain macam dia ni. Bos cakap macam bos, orang tak suka. Kan? Bos terlalu bosi pun, apatah lagi orang yang bukan bos menyamar. Macam kita lah, kita ni kecil. Physically pun kecil. Badan kita ni kecil, apatah lagi memang orang Melayu kecil. Saya pun kecil. Adalah 2-3 orang daripada kita yang agak besar sikit. Tak apalah kalau dia membesar sikit. Tapi di sudut kejiwaan kita tak boleh membesarkan diri sebab kita makhluk Allah yang sangat lemah. Ya, maka Rasulullah notis, ya, keangkuhan, kesombongan dan membesarkan diri ini adalah pakaian Allah, selendang dan kain Allah. Siapa tarik cuba nak pakai, bukan pakaian dia. Kalau pakai pun hodoh. Sebab tu orang sombong, orang bongkak, mana ada orang suka. Sebab apa? Di mata hati manusia dia ni hodoh. Kan keluar daripada buat rapat datang pada doktor yang sombong tadi. Allah, tak nak dah jumpa doktor ni lagi. Sebab apa? Hodoh. Benda tak cantik, orang tak suka. Kita je perasaan kita bagus dengan kesombongan, dengan membesarkan diri. Tak ada orang suka. Dan kita pun terseksa dengan perangai kita sebenarnya. Bila mana orang nampak kita macam nak angkat tangan, dia tak angkat dah. Menyampah aku doktor tu. Orang tanya ubat ni macam mana nak makan pun, dia marah-marah. Begitulah tuan-tuan. Kita ni bila mana kita rasa kita hebat, kita lebih besar pada orang, kita akan layan orang macam tu lah. Saya sendiri pun kadang didatangi oleh, bukan saya saja, Nabi SAW pun pernah ditegur. Tu firman Allah, abasa wa tawalla tu. Cerita Nabi. Tersilap Nabi. Manusia memang begitulah. Manusia. Nabi tengah sibuk melayani pembesar-pembesar Quraisy yang diharapkan dapat petunjuk hidayah dari Allah. Datang pula Ibn Maktum pula, ya, abasa wa tawalla an ja'ahul ama. Dia bermuka masam, tak layan dengan manis dan berpaling muka daripada bila mana didatangi oleh orang buta itu. Kita tengok orang buta malah layan lah. Tengah sibuk tu. Nabi ditegur. Itu buktinya ayat Quran ni daripada Allah. Bukan kalau ayat Nabi, takkan Nabi nak cerita dia kena, kan? Itu ceritanya. Artinya dalam kehidupan kita memang kadang-kadang kita tersilap melakukan sikap-sikap membesarkan diri, maka berbalinglah. Sebab kalau kita terus membiarkan diri kita dalam keadaan membesarkan diri, apa akan jadi? Tengok, barang siapa yang mengambil salah satu daripada kurnia dariku, aku akan lemparkan dia. Qadhaftahu finnar. Yang lempar ni, qadhaf ni maknanya campak, humban betul-betul dalam neraka jahanam. Tak boleh tuan-tuan. Takkan kita nak biar hidup kita yang bermodalkan berapa lama je kat dunia, lalu kita terpaksa kekal kat dalam neraka. Wala'iyatubillah. Kita tak boleh begitu. Sebab itulah kita perlu berkuliah begini, bertazkirah begini, ya. Sebab dalam tak sedar kadang-kadang cakap kita melukakan orang lain. Sebab kita kadang tak perasan kita sombong, tapi sebenarnya kita cakap sombong. Alah dia tu kalau aku tak tolong, tak tahulah. Tu sombong tu. Menghina orang, cakap dia aku kenal bapak dia. Dia bukan orang mana pun. Nada tu pun dah tahu dah sombong. Kita tak boleh bercakap begitu. Ya, kita kena semua bersangka baik, bercakap dengan lembut, beri peluang pada orang lain, ya, dan tak salah. Allah janji banyak kali, dulu kita telah belajar bab tawaduk. Ya, siapa tawaduk, Allah angkat dia. Tak percaya tuan-tuan, cubalah buat. Kalau tak percaya tuan-tuan buat. Cakap tu tawaduk. Saya ni apalah sangat, orang biasa je. Allah je orang sonok dengan kita. Kan? Tapi kalau kita cakap, dia orang tak kenal aku siapa? Dia orang pun malah menyampah dah cakap kita. Jadi sebenarnya orang yang sombong ini, bahasa mudahnya kita cakap adalah orang yang tidak cerdik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebab apa? Dia tak dapat manfaat dunia. Dia dapat apa kat dunia? Orang menyampah. Ke akhirat, wala'iyatubillah, dalam neraka. So get lost, ya, dunia dan akhirat. Jadi tolonglah kita bantu diri kita sendiri. Mulai hari ini kita hilangkan kesombongan daripada jiwa kita. Cubalah belajar untuk jadi orang tawaduk sebelum, ya, kita mati. Bahaya tuan-tuan, ya, sebab dia perangai iblis, dia bukan perangai Adam. Sedangkan kita anak cucu Adam, ya. Seling kali kita ulang begitu lah. Kita ni anak cucu Adam. Adam bila salah dia taubat. Dia silap. Adam memang buat silap. Sebab cerita Adam pun cerita buat silap. Mula dia duduk kat syurga dah buat silap. Tapi baiknya Adam buat silap ngaku. Sebab apa? Sebab apa dia boleh mengaku? Sebab
dia tidak sombong. Bila kita sombong, Allah tak layan kita tau. Bila cerita macam ni pun, kalau masih ada kesombongan, dia takkan masuk. Itu bahaya. Jadi Allah akan halang kita daripada hidayah bila mana ada kesombongan. Berbanding ialah dosa-dosa lain memang bersamanya dosa, tetapi masih ada ruang yang selesa untuk bertaubat dan Allah terima kita. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Saya cek hadis sahih ya. Jadi begitulah. Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan Abdullah bin Umar bertemu dengan Abdullah bin Amr. Ya, anak Sayyidina Umar dengan anak Amr bin Al-As, dua nama Abdullah ni. Mereka begitu akrab. Ya, setelah Ibnu Umar berlalu menangislah Ibnu Amr, ya, Abdullah bin Amr Al-As. Orang ramai bertanya, apakah yang buat anda menangis? Abdurrahman, Abu Abdurrahman, anak dia nama Abdurrahman. Ya. Orang ini, yakni Ibnu Umar berkata kepada saya bahawa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi sekalipun, Allah akan lemparkan dia ke neraka dalam keadaan terlungkup, terumbat begitulah. Wala'iyadzubillah. Dan jangan cakap orang lain, gitulah. Saya pun pernah merasa kadang-kadang merasa lebih pada orang lain. Kan? Tak boleh sebenarnya. Ya. Sebab apa yang ada pada kita adalah anugerah pinjaman Tuhan untuk kita diuji. Boleh tak kamu dijadi hamba Allah dengan sedikit ilmu? Ya, boleh tak kamu masih jadi hamba Allah dengan sikit jawatan? Boleh tak kamu melayani manusia dengan kasih sayang tanpa sombong, ya, dengan harta yang kamu Allah kurniakan? Tu. Kena sedar tu. Takut kita tak sedar, kita kaya ni. Siapa bagi? Kadang-kadang memang terbukti sangat sebab kita lahir-lahir atuk kita, mak kita, ayah kita orang kaya. Maka kayalah kita. Yang kawan kita tak kaya sebab apa? Dah mak dia, ayah dia macam tu. Hatta kalau kita usaha sendiri pun macam Qarun dia usaha kan. Sebab harta kat dunia ni kalau jumpa je nama harta dia. Walaupun Qarun tu cerita kat Mesir, yang kat Malaysia pun nama harta Qarun juga. Banyak sangat harta dia lah. Ya. Nak berceritanya itu pun tak boleh kalau kita usaha sendiri, sebab usaha kita ni pun dengan izin Allah. Ya, masa kita, nyawa, sihat kita ni semua datang dari sisi Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada upaya, tak ada kekuatan, melainkan semua datang dari sisi Allah. Maka tolong bantu, ya, ingatkan diri kita supaya kita tidak ada apa-apa yang boleh, ya, kita banggakan, besarkan, melainkan kita semua ada dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saya tengok muka surat seterusnya 247, saya petik-petik dulu. Allah kemudian berkata kepada syurga, ya, engkau adalah rahmatku, dengan rahmatku aku merahmati orang yang aku akhir dari kalangan hamba-Ku. Artinya seorang hamba Allah, dia masuk syurga dengan rahmat Allah. Ya, dengan rahmat Allah. Dan kita kena faham, kalimah laknat, ya, selalu saya ulang ni, adalah lawan daripada kalimah rahmat. Artinya siapa sombong, artinya memang dia susah nak masuk syurga. Satu hadis tadi, ni kita logik, logiknya begini. Siapa yang hidupnya dengan rahmat, ya, walaupun macam mana dia, ya, insya-Allah dia boleh masuk syurga. Antara yang boleh mengundang rahmat Allah apa? Dengan sayang orang lain lah. Man la yarham la yurham, kata Nabi. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang ni Allah sayang dia. Maka kena sayang. Kita jadi doktor layan orang dengan senyuman. Kita orang kaya membantu dengan, ya, sayang, bukan menyampah. Mesti minta, jangan ambil pergi sana. Itu tak ada nilai apa pun di sisi Allah. Ya. Artinya walaupun kita tak ada apa-apa, kita cuba cakap elok-elok. Ya. Bang, bukan saya tak boleh bantu bang. Tapi saya pun ada banyak ni je. Ya. Saya perlu sangat. Kalau ada rezeki lain, insya-Allah bang, saya doa apa dapat. Yang itu rahmat. Itu yang paling mahal. Ya. Jadi kena ada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sombong dia terlaknat, kan? Cerita iblis terlaknat tadi, Sufyan bin Ainah sebut tadi. Dan siapa yang hidup, ya, sampai mati dengan kesombongan, artinya dia tak ada rahmat Allah. Bila tak ada rahmat Allah, memang tak boleh masuk syurga. Sebab kita sendiri kalau buat calculation lah, siapa berani dia buatlah perkiraan pahala dan dosa dia semalam. Banyak pahala ke banyak dosa? Susah kita. Artinya realiti kehidupan hari ini, untuk kita masuk syurga dengan pahala kita agak susah. Ya.
Tidur kita banyak, makan kita banyak. Kan ada orang yang nak kira pahala dosa dia, yang suruh bayar nilai kos penggunaan sebelah mata sepanjang hidup dia pun tak boleh bayar. Tak boleh bayar dengan nikmat Allah. Maka kita ni memang perlulah hidup dengan bijak, dengan rahmat Allah. Sebab tu Nabi datang pun ajar kita untuk hidup dengan merahmati, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda menjelang wafatnya, Nabi Nuh memanggil anak-anaknya berkata, aku perintahkan kepada kamu 2 perkara dan aku larang daripada kamu 2 perkara. Aku larang kamu syirik dan kesombongan. Tengok, syirik ni maksudnya bertuhankan selain Allah. Apa kena-mengena sampai sombong tu duduk nombor 2? Sebab bila ada sombong, kita terhalang dari hidayah. Allah tak pandang kita dah. Sama lah tu bahayanya. Dan aku perintahkan kamu supaya baca la ilaha illallah, tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Hal itu kerana kalau langit dan bumi berserta isinya diletakkan pada satu timbangan dan la ilallah disebabkan timbangan yang lain, maka ia lebih berat daripada bumi, langit dan segala isinya. Artinya apa yang kita pegang hari ini, iman, Islam, syahadah ni, kita tak boleh gadaikan dengan apa pun isi dunia. Artinya benda tu terlalu besar. Solat kita ni terlalu besar, tuan-tuan. Amai lagi ada orang yang masih tak solat dalam usia-usia yang menjelang nak masuk, mungkin minggu depan dia tak nak mati dah. Nyawa dia berakhir pada minggu depan, tapi Allah tak beri dia kekuatan lagi untuk solat, beri hidayah. Jadi kita dah pegang ni, kita lebih sebenarnya kita dah dapat lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Sebab tu ada orang yang faham benda ni, dia tak kisah pun hidup dengan apa adanya dia, dengan hidup yang sederhana, asal saja dia dapat mempertahankan solat Jumaat. Itu yang dia marah sangat tu, bila mana masjid tak buka-buka tu, dia sedih lah. Tapi yang over-over tu kan ada juga yang ngamuk-ngamuk dulu, ada juga yang sampai sekarang pun tak datang lagi kan. Kita pun tertanya-tanya, mana bang dulu ngamuk sangat, dah buka lah masjid, dah buka ke? Tak ambil tahu pula, bohong. Yang tu tak apalah. Kita doakan untuk dia, ada memang hatinya, tapi kalau dia faham, Allah ni menilai kita pada hati kita sebenarnya. Al-Quran pun sebegitu, Nabi pun kata gitu. Apatah lagi buktinya ada hadis Nabi kan. Nabi kata siapa yang istiqamah dalam satu amalan, maka tetap akan ditulis untuknya apa yang biasa dia buat, walaupun dalam keadaan dia sakit ataupun dia musafir. Gitu. Kita selalu solat jemaah, tiba-tiba PKP, tak dapat solat berjemaah melainkan kat rumah je dengan anak bini, maka pahala solat berjemaah yang kita buat kat Masjid Ibn Abbas Allah bagi terus. Kalau faham kan senang, tak adalah kita ngamuk-ngamuk. Apa tak boleh buat? Warga asing, menantu kita warga asing, ada kayak gitu. Kenapa nak diskriminasi? Cakap ini kan ulil amri, yang pemerintah punya arahan. Sepatutnya kita yang faham. Dia pahala dia sembahyang kat rumah sama kalau dia tak pernah datang, tak sama nyamuk lah, memang tak dapat juga. Yang bising-bising tu kadang-kadang bukannya datang sangat, yang tak datang sangat pun, maka itu tak dapat. Tapi biasa kalau kita consistently, memang kita ahli jemaah surau, ada halangan-halangan tu, kita datang dah sampai depan ni, tengok sejadah terlupa bawa, bukan kita sengaja, orang suruh balik, nak tumbuk orang tu, tak payah nak tumbuk apa, dah ketentuan kita balik, memang tak sempat nak sembahyang jemaah, sembahyanglah kat rumah. Kita kan bertuhankan Tuhan yang maha tahu, khabir, alim, alimun bidati surur, tahu dalam hati. Dia tahu apa yang dalam hati. Maka dia menilai suatu kita ni dengan hati kita. Sebab tu jangan risau, Tuhan kita maha bijak. Tolonglah layan Tuhan kita ni dengan hakikat Tuhan kita. Dia tahu hati kita macam mana, rintihan kita. Sebab tu kita pernah dengar cerita kan, orang nak pergi haji dulu, ada yang nak pergi haji tapi jiran dia berkeperluan, dia bantu sampai tak pergi haji. Dan ada ulama besar mimpi akhirnya tahun tu 2 orang je dapat haji mabrur. Pertama ada orang yang tolong fakir miskin, yang kedua dia tolong jiran dia. Dia ulama besar ni, seorang sufi ni besar ni, cari orang tu jumpa. Dia kata saya tak jadi pergi haji tuan, saya tak jadi pergi haji sebab duit saya bantu jiran saya, dia berkeperluan. Tengok, itulah Tuhan kita. Maka kita bukan perlu
melaksanakan satu sampai berjaya sebab nilai Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerjaan. Kalau gitu Allah tak adil. Ya. Allah kan Maha adil. Kalau Allah nilai pada volume, pada kejayaan, pada achievement, Rasulullah tak berjaya sangat. Banyak kali saya cakap. Ya. Yang masuk Islam masa di Mekah Rasulullah sampai 13 tahun sekitar 79 orang, ada satu riwayat kata 81 orang. 13 tahun 81 orang je. Itulah nilainya. Tapi di sisi Allah nilainya usaha Nabi, hati Nabi macam mana ketika itu. Lagi hebat hati Nabi dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah ketika mana di Makkah bertautan dengan Allah Subhanahu Wa Taala diuji dengan macam-macam. Begitulah kita dalam kehidupan. Artinya kita perlu hidup bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita petik satu hadis lagi. Rasulullah SAW bersabda, di antara kamu ada orang yang kami cintai dan paling dekat. Ya, Rasulullah kata, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan. Besok ke akhirat ada orang yang paling Rasulullah sayang, Rasulullah cari dan duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Siapa dia? Ahasinukum akhlaq, orang yang paling baik akhlaknya. Kita boleh buat tuan-tuan sekarang, masih boleh buat sebab kita masih hidup. Yang dah mati tak sempatlah. Ya, semalam pun saya ziarah rakan kawan baik kita meninggal dunia. Kena kanser, umur 46, muda lagi. Tapi dia orang baik. Saya bersaksi bahawa dia orang baik. Ya, cakapnya lembut, tenang, bergaul baik dengan orang, walaupun dia seorang ahli perniagaan yang berjaya. Meninggal pun hari Jumaat, walaupun kanser dah lama. Ya, Allah pilih hari Jumaat. Saya terus senyum. Ya, sedih lah, menangis, tapi senyum. Sebab Allah pilih dia meninggal hari Jumaat. Kita pun tahu kan, tazkirah Jumaat banyak sebut kelebihan mati hari Jumaat. Artinya, orang yang paling dekat dengan Nabi ke akhirat besok bukan yang banyak menyumbang, tapi jangan tak sumbang pula lepas ni. Bila cakap gitu ada orang faham, tak adalah sebab ni saja dia orang soleh lah, tak nyumbang dah. Bukan begitu, orang soleh lah menyumbang. Tapi adjust kat situ akhlak tu, perangai kita, sikap kita, ya. Sebab Nabi kata orang yang paling dekat dengan orang yang paling baik akhlaknya, ya. Wa inna abghadakum ilayya wa ablakum minni yaumil qiyamah. Ya. Dan ada pula golongan orang yang paling, ya, Rasulullah benci dan jauh daripada Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Siapa dia? Al-Thatharun, iaitu orang yang banyak cakap. Siapa lagi kita? Cakap tak berhenti-berhenti. Ya, JK baru naik, ni tak sesuai, ni tak betul dia. Dan cakap kita pun kita tahu tak beri kesan apa pun. Tak nampak hebat pun, tapi kita masih tak bijak-bijak walaupun dah selalu dengar kuliah. Kita kena berhenti banyak bercakap tuan-tuan. Sebab kita akan makin jauh dengan Nabi SAW bila jadi Thatharun, kata Nabi. Orang-orang yang banyak berbicara, ya, mutasyaddidun. Mutasyaddiqun sebenarnya, bukan mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun ni orang yang suka cakap besar. Itu dia terjemah penceloteh, tapi sebenarnya cakap dia mesti nak cerita dia bagus. Dulu masa saya tak ada benda ni. Gitu. Rugi tuan-tuan cakap gitu. Tuan-tuan cakap macam itu makin jauh dengan Nabi SAW. Ya. Kita kena cakap benda-benda yang kecil, supaya kita nampak besar. Dan rugi siapa suka cakap besar, dia makin lama makin kecil. Makin menyampah orang kat dia tuan-tuan. Tak ada orang tak puji. Ya. Tuan-tuan cerita macam inilah, ya. Kat KL ni, contoh saya cakap, ya, saya je boleh ngajar tasawuf bagus, orang lain ngajar tak bagus. Sampai tuan-tuan akan pergi cerita kat orang apa? Tak ada je tu, Ustaz Rali kata dia ngajar bagus. Tak, tuan-tuan sendiri akan konem, Ustaz Rali tu apa cakap gitu? Ya, macam dia bagus sangat. Nampak tak? Saya bagi contoh yang teruslah. Tuan-tuan selalu membesarkan diri, sampai orang kedua, pada orang ketiga dia terus kecilkan kita. Dia tak sedar diri lah, nyampah lah. Patut lagi menyampah kita tengok dia. Tengok. Rugi tuan-tuan. Ni perkongsian pengalaman kehidupan kan. Dia pun dah umur 40 lebih, masuk 50 dah. Ya, kita kena bijak lah. Bijak dengan Tuhan lah untuk jadi hamba Allah. Melayani manusia ni dengan berasa, ya, kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, ya, mutasyaddiqun. Thatharun ni cakap banyak. Mutasyaddiqun ni yang Rasulullah kata dia menyampah, dia jauh. Ya, orang yang cakap, ya, bercakap benda-benda yang membesarkan diri dia. Dan yang ketiganya al-mutafaihiqun, ya. Jadi para sahabat kata al-Thatharun yang cakap banyak, al-mutasyaddiqun ni orang yang suka cakap derah.
Semang deras kata orang utara ni. Itu kami tahu dah. Tapi apa dia mutafaihikun? Yang ketiga ni, tanya para sahabat, dia tak tahu. Maka Rasulullah kata al-mutafaihikun adalah orang yang sombong. Ya. Sombong ni banyak. Ya, kadang-kadang dengan mata pun kita nampak sombong dah. Tengok orang buat macam mantap. Itu sombong tu tuan-tuan. Sombong ni punyalah buruk. Saya tak kata bagus, saya tak kata hebat, saya kata buruk. Kadang-kadang dengan gaya kita pun orang tahu dah kita sombong. Artinya kita terlaknat. Dengan lirikan mata kita tengok orang pun cukup dah. Assalamualaikum, salam. Kan? Sombong tu. Yang bestnya sombong dekat masjid. Tak sedar diri kita, Allah, masih duduk dalam masjid pun dah sombong dah. Jadi tak boleh. Artinya kalau kita begitu atau watak kita begitu, lepas ni orang kisah Assalamualaikum, kita senyum Waalaikumsalam, tu itu kena tukar kat masjid lah. Dan rupanya akhlak ni dia kena dilakonkan. Dia tak boleh kita tiba-tiba nak jadi baik, tak boleh. Ya, ada orang berpandangan ataupun dia pegang prinsip kata saya memang dah macam watak ni Ustaz, saya ni memang kasar, saya tak boleh nak senyum kat orang. Belajarlah senyum, belajarlah cakap baik, sebab kita belum mati. Besok ke akhirat kita nak jawab gitu dengan Allah. Engkau tak. Makin susah satu amalan, makin besar pahalanya. Ya, al-ajru ala qadril masyaqqah. Jadi kita berusahalah. Ya. Dan ada satu hadis yang terakhir saya nak petik ni, muka surat 248 perenggan kedua. Ya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ketika rohnya berpisah dari tubuhnya dibebaskan dari 3 perkara, maka dia masuk syurga. Jadi kena pastikan, ya, sebelum mati kita terlepas daripada 3 benda ni. Apa dia? Yang 3 perkara itulah sombong, hutang dan dengki. Sombong nombor 1. Artinya tolonglah pastikan sebelum kita mati jangan ada orang kata kita sombong. Dia kata tu bukan dia cakap-cakap, tak, memang realiti kita lah. Orang tahu lah dia tu payah sikit lah. Cakap dengan dia memang payah sikit. Jadi kita rugi. Bila ada entiti ni kita payahlah nak selamat ke akhirat. Yang kedua hutang, kita pun tahu. Kita dah bicara bab hutang ni, tolonglah selesaikan hutang-hutang kita. Ya, dengan sama manusia. Ya, dengan Allah juga. Ya, dan dengki. Ya. Jadi dengki ni penyakit yang menyebabkan kita tak boleh jadi baik. Kita tak akan puas hati dengan manusia. Hakikatnya bila kita tak puas hati dengan manusia, kita tak puas hati dengan Allah. Sedangkan orang yang tak puas hati dengan Allah, dia tak dapat title radhiyallahu anhum wa radu an tu. Ya. Kita perlu Allah redha kita. Dah macam mana Allah nak redha kita pun tak puas hati dengan Allah. Kenapa dia dapat aku tak dapat? Kita cakap dengan siapa tu? Cakap dengan Allah. Kenapa dia handsome aku tak handsome? Cakap dengan siapa? Allah tu. Kenapa dia jawatan tinggi aku tak dapat? Aku sama-sama. Kita kena sembang kita tak sedar tau, kita tak puas hati dengan Allah. Hati-hati. 3 benda ni hari ni kita bicarakan, ya, kesombongan, ya, tetapi ya, kita juga kena beringat bahawa hutang dan dengki, ya, menghalang kita. Akhirnya kita tengok ayat yang terakhir muka surat 249 itu. Ya, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi Allah dalam keadaan sombong. Ini pesan Luqman kepada anaknya. Dia pesan, antara pesan Luqman, jangan jalan sombong. Artinya jangan orang nampak kita sombong. Sombong artinya bukan cakap. Jalan pun ada sombong. Ialah style jalan tu. Cara tengok orang, cara melayan. Innaka lan takhriqal akh. Ya, kamu tak akan boleh menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, dan kamu tak dapat menyamai setinggi ketinggian gunung. Kita kecil. Ya, kita nak membesarkan diri. Ya, kita bukan boleh berkuasa atas muka bumi ni. Kita, ya, nak meninggi diri. Kita bukan setinggi gunung pun, kita banyak gunung jatuh mati pula. Wala'iyadzubillah. Moga-moga apa yang kita bicarakan, ya, pada pagi ini sikit sebanyak dapat mengulang ingatan bahawa kita hamba Allah. Ya, kita perlu jadi hamba, kita perlu tawaduk, kita kena buangkan kesombongan sebab kita kecil. Kita tak boleh membesarkan diri sebab kita kecil. Sebab memang kita halus, kita memang lemah, kita tak kuat, maka tak wajar. Hodoh nanti jadinya. Ya, hakikat diri kita terlalu hodoh, dan bila hodoh, ya, terlaknat macam iblis, lalu kita tak selamat di akhirat. Wala'iyadzubillah. Moga-moga bermanfaat. Ya, mohon halal masa yang lebih ni. Ya, tuan-tuan tak ada masalah kan, tapi SOP tu takut ada yang snap ni pegawai Jawi cakap lebih tapi dia pula kuliah lebih, habis cantik. Tuan-tuan mohon halal tu, jangan buat kat saya macam tu lah.
Tak ada apa kan, saya bukan gurau sangat. Saya cakap benda yang bermanfaat. Moga-moga ada kebaikan untuk kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.